Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Sambung sikit lagi berkaitan dengan fiqh wanita yang dalam kitab kita lalu aja lah kan. Sikit lagi kita nak habiskan berkaitan dengan mana ni? Berkaitan dengan nifas. Setelah selesai haid istihadah, masuk bab nifas sikit. InsyaAllah pagi ni habis lah kot. Muka surat 42 Jawi. Rumi 20. Jawi Rumi 20, Jawi 42. Kita selesai dah berkaitan dengan sikit berkaitan dengan haid, kemudian istihadah selesai. Secara ringkas je tu. Kita duk bahas sebelum ni secara ringkas je tu. Kalau secara terperincinya memakan masa 20 hingga 30 jam. Secara terperinci lah kita bahas secara ringkas saja. Lagipun sini bukan medannya, bukan gelanggangnya untuk kita bahas panjang-panjang, tak sesuai. Lagipun dalam kitab kita pun ringkas saja membicarakan haid dan istihadah, dan kita tahu kepentingannya. Dia sangat penting. Kita dah bahas dah sebelum ni. Sangat penting. Tak boleh ambil mudah, tak boleh. Bila-bila lagi orang perempuan ataupun orang lelaki pun samalah. Kena tahu, serba sedikit mesti tahu. Sekurang-kurangnya basic fardhu ain kena tahu, walaupun tak tahu dalam-dalam pun. Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Sekurang-kurang masa nifas pula. Setelah kita tahu sekurang-kurang masa haid, kita selesai dah macam mana nak mengiranya secara ringkas. Masuk kita sekurang-kurang masa. Sekurang-kurang masa nifas iaitu 1 saat. 1 lahzah dalam kurungan tu. Lahzah, detik. Lahzah tu detik. Sekalipun darah yang keluar itu sedikit. Tu minimum dia. Sebanyak-banyaknya selama 60 hari 60 malam, dan biasanya 40 malam. Oh, simple je bagi tahu gitu je. Sekurang-kurangnya adalah 1 lahzah, 1 saat.
Kita dah bahas sebelum ni, haid sekurang-kurangnya sehari semalam 24 jam. Jika kurang daripada itu, maka dia bukanlah haid. Dia adalah istihadah. Jika lebih 24 jam sehari semalam, maka dia adalah haid. Sebanyak-banyaknya adalah 15 hari 15 malam ataupun 360 jam. Jika lebih daripada itu, maka dikembalikan kaedahnya untuk menentukan yang mana haid, yang mana istihadah adalah tambis atau adah. Ini kalau perempuan tak pernah dengar ni, tak pernah dengar, maknanya tak tahu, maknanya dia sedang duduk berada dalam dosa lah sekarang ni. Sebab ini fardu ain. Fardu ain. Kalaulah tak pernah dengar, tak tahulah apa benda tu. Haid sekurang-kurang 24 jam sehari semalam, okey, biasa dengar. Sebanyak-banyak 15 hari maksimum dia tu, okey, pernah dengar. Jika lebih 15 hari, maka dikembalikan cara kaedah untuk mengira adalah tambis atau adat. Yang tu dia tak pernah dengar. Maka dia sekarang berada dalam dosa. Walaupun dia semayang. Semayang tu kewajipan lain. Walaupun dia puasa tu kewajipan lain. Kita ada banyak kewajipan. Orang Islam banyak kewajipan. Maka kewajipan puasa, kewajipan solat, apa semua segalanya, tak ada masalah lah dia, sebab dia tahu kewajipan bab ni dia sedang berdosa lah. Selagi dia tak belajar, selagi tu dia berdosa setiap saat. Walaupun dia semayang, walaupun dia nampak duk baca Quran, nampak duk mari masjid selalu. Mak masjid tu pahala lain. Tu tak ada kena-mengena. Takkan dosa kot hari-hari mari masjid. Lah, hari-hari mari masjid tu cerita lain. Dapat pahala lah. Tu bab lain. Takkan dosa kot hari-hari semayang. Semayang tu kewajipan lain. Jangan digabungkan. Dalam bab tu dosa-dosa lah. Bab lain tak berdosa. Bab itu berdosa. Jadi kalau tak pernah dengar, maknanya dia tak tahulah. Bila tak tahu, tak pernah belajar. Sedangkan wajib belajar ni umur 9 tahun. Hingga 15. Waktu tu lah yang wajib belajar. Bukan umur 51. Bukan umur 30. Dikembalikan kaedahnya menggunakan tambis atau adah. Atau adat. Tambis atau adat. Cara pengiraan. Bukannya 15 hari yang pertama haid, hari ke-16 istiadah. Kalau logik kita, kalau kita fikir, sebanyak-banyak haid 15. Maksimum. Habis kalau 16 sampai ke-16, ke-16 tu bukanlah. Bukan. Dia tak kira gitu. Itu kita yang cakap. Dia tak kira gitu. Sebanyak-banyak haid 15. Jika berterusan sampai 16, hari ke-16 tu adalah mesti istiadah. Tidak. Mesti bukan haid. Tidak. Tak semestinya. Dia ada kiraan. Kiraannya dipanggil tambis ataupun adah. Secara ringkas begitu aja. Mesti kena ada pengajian. Di mana-mana tempat mesti ada pengajian berkaitan dengan, lebih-lebih lagi kalau ada muslimat, kuliah muslimat. Mesti ada. Tak ada ustazah ke ustaz seorang aja, tak ada seorang aja. Nak cakap apa? Dosa. Dia mesti ada. Kan macam dalam masjid, mesti kan ada bab tauhid. Paling kurang pun satu. Lagi bagus 3, 4, 5. Bagus lah. Dalam satu masjid tu mesti kena ada bab fiqh, bab semayang, bab cerita hukum hakam sah batal, syarat-syarat sah, rukun-rukun. Kalau tak ada, dosalah. Kalau ada satu, sekurang-kurang. Ada banyak, lagi bagus. Macam tu juga ada penjagaan hati. Cara nak bermuamalat dengan hati. Macam mana nak kesan itu adalah riak, untuk kita buang. Kesan itu adalah takabur, nak buang. Kesan itu adalah sum'ah, nak buang. Macam mana nak tahu, oh ini adalah ikhlas, nak bela ikhlas tu. Ini adalah sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Macam mana nak bela dia supaya ada dalam hati. Itu pun mesti ada. Jika ada satu, okey, maka lepaslah. Kalau langsung tak ada, berdosa lah. Kalau ada 2, 3 lagi bagus. Begitu juga pengajian ni. Cuma bukan medannya, bukan maghrib lah ataupun subuh. Kita lalu sebab kita dah baca lah, mana boleh kita langkah-langkah kita orang kan. Dia medan dia muslimat lah. Tangguh muslimat. Saya pernah bukan pernah lah, dari ikut pengalaman saya selama ni, ada muslimat tak mengaji. Kuliah muslimat ni. Ni bukan cerita kuliah muslimin. Kalau maghrib tak nak ngaji, tak okey lah kan. Bukan cerita apa benda. Maghrib. Memang okey lah. Sesuai lah. Ataupun subuh, orang baru bangun tidur, sembahyang, cerita haid, nifas, istihadah. Apa benda. Okey lah. Sekadar seringkas macam ni, okey. Ni setiap kali tu, jadi satu pengajian khusus. Tiba-tiba tak nak. Okey lah. Kita boleh terima. Tapi pengajian muslimat tak nak, tak boleh terima sepatutnya. Tapi ada. Saya dah cerita dulu, sekat Selangor dulu. Saya mengajar kuliah muslimat, ada dalam 30 lebih kurang. Sebulan. Kemudian, atas sebab-sebab tertentu adalah, kisah dia panjang lah. Macam ni lah lebih kurang. Kuliah subuh, kuliah maghrib lebih kurang lah. Lalu kot ni
Saya pun baca-baca habis dah bab tu. Secara ringkas je bab haid nifas istihadah secara ringkas. Saya tengok jam ada 10 minit lagi. Nak isyak. Kalau masuk bab lain, contoh kita masuk bab haram atas orang berjunuk, contoh dalam bab kita, kitab kita kan. Kalau masuk 10 minit dapat banyak mana sangat. Jadi berhenti tengah-tengah, bukan stesen je. Nanti minggu depan, bulan depan nak sambung macam tak kena. Jadi nak buat apa 10 minit ni ya? Goreng dulu sebab kalau biar dah memang stesen dia berhenti kat situ. Nak berhenti sekarang awal sangat. Nak berhenti lagi 10 minit nanti masuk tak sempat, nak masuk dia. Bab baru, fasal baru. Gorengan sikit Goreng tak hangit pun, goreng biasa je. goreng sikit. Maksudnya dalam tak ada kitab tapi kita detail kan. Lepas habis tu habislah sembahyang. 10 minit tu sembahyang maghrib, sembahyang isyak, balik. Saya kena kepung kat luar dengan muslimat. Tak boleh balik. Dia kepung kereta. Tak boleh balik kepung. Dia nak cerita yang ustaz cakap tadi salah. Mengikut dia. Salah mengikut dia. Dia ingat kita ni dah lelaki tak ada benda tu, kita salah. Ustaz tak pernah ada nifas, tu ustaz tak tahu. Dia kata je tu. Lepas tu saya kata, kat mana yang salahnya? Bagus juga kita muzakarah ni kata. Kat mana pula? Dia pun ceritalah. Begini. Ini hukum syarak lah ni kata. Hukum syarak ke hukum Melayu? Kat Melayu dia ada hukum je, macam pantang. Ada tempat pantang 100 hari tu. Pantang 100 hari, pening pada suami dia. Tapi itu bukan hukum syarak, itu pantang bangsa, tak ada masalah. Ada pantang 44 hari, ada pantang 40, pantang itu, pantang ini, pantang makan benda-benda, makanan-makanan tertentu, pantang itu kan. Tak kisah, itu dia panggil hukum bangsa. Itu nak langgar boleh, tak nak langgar pun boleh. Kalau langgar, kena marah dengan orang tua tu je lah. Ini hukum syarak ni. Ini hukum syarak ke hukum Melayu je kan? Maksudnya hukum bangsa tu. Hukum syarak, bila sebut syarak, sah, batal, halal, haram, kena bertanggungjawab. Hukum syarak, kita tak boleh main teka-teka ikut otak kita tak boleh, kita mesti melalui pengajian. Saya kata kitab mana yang dah habis, yang cakap macam yang cakap tu. Tak adalah mengaji kitab. Tak mengaji kitab, tak boleh lah. Saya melalui kitab. Akak makcik ni. Saya tengok macam dah menopah dah. Maksudnya tak ada lah. Maksudnya kalau kita kata salah, dia telah mengamalkan perkara salah selama, kalau umur dia 60, selama 60 tahun. Mana dia tak berangin? Beranginlah dia. Mana seolah-olah kita kata, kita tak kata seolah-olah. Dia dah tak ada dah. Anak saya ada 11 Ustaz kata. Anak saya ada 11. Takkan saya tak tahu nifas? Saya kata itu bukan. Tak, anak 11 bukan menandakan tahu nifas tu berapa hari, macam mana dari sudut kaedah. Anak 11 maknanya pandai beranak, bukan pandai hukum. Dia cakap gitu. Dah kena nak balik tak boleh, kena kepung. Perut lapar dah. Nak makan nasi kata tu. Akhir sekali, setengah jam juga. Rupa-rupanya dia tak pernah lalu mana-mana pengajian dalam kitab. Tiba-tiba dia lalu hanya melalui pengalaman, belajar dengan mak dia, belajar dengan tok dia. Sekadar begitu aja. Bila kita kata sebanyak-banyak haid 15, betul lah. Masuk hari ke-16, tak boleh kata hari ke-16 tu haid. Tak boleh kata hari ke-16 tu istihadah. Mungkin dia haid juga, saya kata gitu. Mana boleh? Dah sebanyak-banyak 15. Kalau lebih, yang lebih tu bukanlah. Bukan. Jadi kaedah dia tamyiz. Tamyiz tu apa benda pula? Bukan sini nak belajar, bukan kat parking. Malah dekat kuliah maghrib pun bukan medan dia lagi. Itu padahal dalam majlis ilmu dah bukan medan, tak sesuai medan dia. Boleh tapi tak sesuai. Dia kena ada khas, khusus. Fiqhun nisa, fiqh perempuan, khusus pengajian dia. Akhir sekali, lepas pada tu saya balik menong. Aku berdosa dah selama ni, menong. Sebab saya ada 30 kuliah muslimat. Yang itu kuliah maghrib, yang saya terkena kepung tu kuliah maghrib. Aku berdosa selama ni, aku fikir. Sebab 30 kuliah muslimat tu, satu pun tak ada berkaitan dengan bab haid nifas istihadah. Semua bab lain lah, hadis bab buluh ke, tafsir Al-Munir ke, ataupun belajar bab lain-lain lah. Yang mana bab lain-lain tu ada pada maghrib, ada pada subuh. Letak lagi bab muslimat. Saya pun mesej semua AJK dakwah muslimat tu, AJK muslimat, saya ketua muslimat, saya mesej semua 330, saya buat ayat cantik-cantik, copy paste je. Copy paste je lah. Copy. Saya kata minta maaf, saya kena berhenti mengajar masjid Puan atau surau Puan, tempat Puan. Kerana saya tulis lah. Alasannya saya tak boleh meneruskan pengajian itu. Pengajian itu bukan tak boleh terus mengajar, pengajian kitab tu, kitab yang sedang ajar tu tak boleh. Bahru Mazi ke apa ke tak boleh. Tak boleh mengajar, tak diteruskan.
Bermula saat ni Kuliah Muslimat semua saya nak ajar satu kitab, nama dia Sabilal Muhtadin. Kitab turah macam ni lah. Sabilal Muhtadin, bahagian ni haid nifas istiadah. Jadi jika setuju, maksud saya kata saya tak nak mengajar dulu, saya berhenti dulu, kata dulu, tarik diri dulu. Lepas tu saya kata kalau nak juga, maka sila balas reply dengan ya. Ya tu maksud nak juga, kita tukar kitab pun tak apa. Semua balas. 30 tadi, 27 balas terima kasih atas ilmu ustaz selama ni. InsyaAllah kita akan jumpa lain kali. Maknanya tak nak. 27 tempat. 3 je. Suka hati ustaz lah. Itu pun suka hati, tak bersungguh pun. Janji ustaz teruskan mengajar, payah nak cari ustaz lain. Suka hatilah ustaz nak ajar apa pun. Tak ada bersungguh pun. Seorang pun tak ada bersungguh. Yang 3 tu pun bukan sebab bersungguh pun. Sebab malah nak fikir. Jalan aja lah. Yang 27 lagi, batal. Tak mau. Tak mahu belajar. Tak apalah, daripada situ sikit sampailah tak ada orang lain mengajar waktu tu. Ada kalau dalam live ni tak ada orang lain lah, buka kita je. Akhir sekali Masjid Negeri Shah Alam panggil, itu jumpa haji ni. Saya ingat haji ni lagi ni. Tu jumpa haji tu. Jumpa dia, ustaz dekat sini, kau ustaz Masjid Negeri. Akhir sekali di Selangor saya digelar Ustaz Haid Nifas. Banyak nama comel-comel dia panggil Ustaz Haid Nifas aku dia tu. Sebab tak ada dah orang waktu tu ni, sekitar tahun, saya tak ingat tahun lama dah lah. Nak bagi tahu tu fenomena yang berlaku. Hal dia, ilmu dia tak tahu dan dia tak nak belajar. Pelik. Maka atas sebab kesedaran itu, saya luangkan sedikit masa. Ketika saya berada di Pahang, dah pindah sini dalam 2 tahun lepas, saya karang satu buku berkaitan dengan perkara ni. Tahun lepas launch dia, saya dah rasa saya dah buat pengumuman kat sini kot. Siapa nak datang pergi Hotel Mandurah ya minggu depan. Saya tahu ini dua kali rasanya. Dan atas kesedaran itulah, setelah dah dekat setahun lah. Itu bulan 3 sebelum Ramadan. Ini pun terhasilnya yang kedua pula. Edisi yang kedua pula. InsyaAllah tak lama lagi siap dicetak. Boleh dapatkan di Shopee. tahu bukan iklan, nanti saya akan bagi lah, setiap masjid saya akan bagi lah 2-3 biji kan. Kali ni ada color bukan hitam putih. Dia lain sikit lah. Itu edisi yang terbaru. Atas sebab tu lah. Sebab apa? Bila kita tengok fenomena yang berlaku, hal dia perempuan, hal dia lelaki tak ada, dia tak tahu dan dia tak pernah belajar dan dia tak nak belajar. Oi, tak boleh, cannot brain no. Tak boleh fikir, tak boleh masuk. Padahal kurang-kurang apa bab dia kena naklah, semangatlah sikit dia nak, sebab hal dia dan dia tak tahu. Kalau hal dia tahu, dia tak nak belajar, okeylah, dah tahu. Buat apa? Tak boleh masuk, tak boleh masuk. Macam mana hadir sendiri? Tak mahu tahu. Aduh, tahulah. Bukan suruh cari ustazah. Kalau kata tak sesuai lelaki, tak apalah, cari ustazah. Minta ustazah tu aja. Kalau ustazah tu berani ya. Minta ustazah tu aja. Mesti kan ada pengajian tu. Bila belajar aja, mesti ada cari satu kitab, baca kitab tu, belajar, mesti ni tak betul ini tak betul. Masa tu kita betulkan sebelum mati. Sebelum mati tu betulkan. Kalau kena qada lah. Kalau kita dah salah, takkan anak cucu cicit kita nak bagi sama macam kita salah. Makcik dah menopause dah ustaz. Menepuh dah kata. Menepuh apa? Menepuh dah tak ada guna dah. Bukan untuk makcik lah, untuk anak. Anak pun dah besar-besar. Cucu? Tak apalah, biar makcik tak tahu, dengan cucu-cucu pun jahil pun tak apalah. Okey macam tu. Macam mana? Ya? Mari kita tengok apa kesilappahaman yang ada. Tahu, Sekurang-kurang nifas adalah satu lahzah, satu saat minimum. Sekurang-kurang haid 24 jam sehari semalam. Sekurang-kurang nifas 1 saat, atau bahasa lain setitik boleh juga. Satu lahzah. Itu minimum dia. Sekalipun darah yang keluar itu sedikit, walaupun keluar tu sikit tu setitik. Itulah dia nifas. Minimum dia. Yang mana waktu keluar tu adalah apabila kosong rahim daripada kandungan. Asal dalam rahim ada kandungan, kemudian kosong, keluar.
Bila keluar bayi, keluar anak, kosong aja, darah yang keluar selepas itu adalah nifas. Jika tak kosong lagi, maka darah yang keluar tu masih lagi istihadah. Ataupun bukan nifas, bukan haid. Haid pasti bukanlah. Bila sebut bukan haid, bukan nifas, kita dah bahas sebelum ni, dia ada 3 je orang perempuan ni. Haid, nifas, istihadah. Haid, nifas, haram solat, haram puasa semualah, haram baca Quran, haram semualah. Istihadah, wajib puasa, wajib solat, boleh baca Quran, maksudnya istihadah. 3-3 ni darah dan 3-3 ni tak ada beza pun. Kalau dari sudut warna macam sama juga. Oleh kerana dia tu sama, dia tak beza. Kalau beza senang, saya selalu sebut. Dari istihadah warna biru, senang. Darah haid warna hitam, darah nifas warna merah, senang, tak payah belajar. Keluar hitam je dah tahu dah haid, keluar merah je tahu dah nifas, keluar warna biru je tahu dah istihadah. Masalahnya sebab apa? Bila keluar biru je semayang, keluar hitam je berhenti semayang sebab haram, keluar merah je berhenti semayang sebab haram, keluar biru je semayang, senang. Masalahnya yang wajib semayang istihadah ni warna tu juga, warna hitam juga, berketul juga, bergumpal juga, kadang warna merah juga, kadang-kadang cair, kadang-kadang kekal, kadang-kadang warna keruh, kadang-kadang warna stain, kadang-kadang warna dan sebagainya, sama. Jadi masalah nak semayang ke tidak. Jika dalam keadaan anak tu keluar kosong rahim, maka darah keluar selepas itu adalah nifas. Jika anak tak habis keluar lagi, contohlah tinggal kaki, tinggal tangan, ini memang seram lah dengar, tinggal ada lagi yang tinggal, maka yang keluar tu, sedang keluar tu masih lagi bukan nifas. Bila bukan nifas, dia adalah istihadah. Maka bila istihadah wajib solat. Kewajipan solat tak terangkat. Jadi kena ingat lah, sakit cerita lain. Ceritanya waktu tu dia wajib solat. Solat macam mana? Tinggal juzuk anak dalam tu, tinggal telinga ke, tinggal bujari kaki, tak keluar habis atas sebab-sebab tertentu, maka yang keluar tu bukan nifas. Jadi nak kena semayang ke dah masuk waktu, wajib semayang. Habis sakit, bab sakit tak apalah, ada cara semayang. Orang sakit tak tahan, tak boleh nak bangun, tak payah bangun. Cuma nak bagi tahu kewajipan solat ada. Walaupun dia tak buat kerana kesakitan, tetap juga kewajipan tu ada. Sebagaimana dia sakit tak boleh nak semayang, sakit, kewajipan solat tu ada. Sakit-sakit lain, kewajipan solat tu ada. Cuma dia je tak solat, tapi kewajipan tu ada. Maka nanti kalau sihat kena qada lah. Ada orang kata, sedap ustaz tak beranak, ustaz tak tahu. Kalau sakit, iyalah, fahamlah. Memang ketika kesakitan itu, kewajipan solat tu ada. Tak semayang kerana sakit, tak apalah. Macam bab-bab lain juga kan, sakit gitu nak buat pembedahan apa, kewajipan solat tu ada. Pembedahan tak pembedahan, bius tak bius. Cuma nak sembahyang macam mana? Dah bius separuh daripada pinggang ke bawah, adalah nak buat pembedahan apa-apa, nak bangun macam mana, itu bab lain. Kewajipan tu ada, wajib solat. Nak solat macam mana? Wajib solat, bukan semestinya solat. Kewajipan solat tu ada. Tak boleh solat cara duduk, tak boleh duduk, solat cara baring, tak boleh baring, solat cara lah kali pakai mata, kelopak mata, tak boleh solat pakai hati, ke hati pun tak ada, pengsan terus, tak payah solat. Tapi kewajipan tu ada, dengan maksud bila sedar nanti qada tu je. Bukan nak kata sakit-sakit tengah beranak, anak kaki anak tinggal dalam rahim, ada lagi tinggal, berdiri sembahyang Allahu akbar, bukan maksud tu. Tapi kewajipan sembahyang tu ada. Kalau keluar dalam bentuk keguguran, alaqah dan mudghah. Alaqah tu segumpal darah, mudghah tu segumpal daging, yang mana doktor atau bidan kata ini adalah permulaan anak. Jika tak keluar, tak gugur, dia akan jadi anak nanti pun sama juga. Sempurna keluar, maka selepas pada itu adalah nifas. Bila nifas, ukur haram mari, haram solat, haram puasa. Kalau dia nifas je, hukum tu mari terus. Kalau istihadah, hukum bila istihadah wajib solat, wajib puasa, walaupun keguguran. Okey? Apa lagi? Kalau ada uri, tertinggal uri, placenta, tertinggal uri dalam rahim, uri bukan salah satu daripada juzuk anak, maka seolah-olah dah selesai lah tu. Keluar selepas itu adalah nifas, walaupun uri tak habis keluar, tak keluar lagi. Kadang-kadang uri tinggal kat dalam kan. Jadi kebiasaannya adalah nifasnya. Ada. Yang tak ada nifas dalam riwayat ada 3 orang je. Siti Aminah, ibu Nabi, Siti Fatimah, anak Nabi, Siti Maryam, ibu Nabi Isa AS. Itu yang riwayat yang ada, tak ada nifas. Kerana mereka ini terkenal dengan masyhur
kuat beribadah, maka Allah bagi kemuliaan, tak ada nifas. Sebab nanti tak boleh ibadah kalau ada nifas. Jadi dan ada sedikit lah, saya sikit lah, masuk sikit. Jika tak ada darah macam mana? Lahir-lahir, beranak-beranak, darah tak keluar, wajib semayang tak? Takkanlah bersalin tak keluar kot. Soalnya keluar anak tu takkan tak keluar darah. Tu kalau keluar kot pintu. Kalau keluar kot tingkap, jadi nakal, tak mau keluar kot pintu, keluar kot tingkap. Apa istilah dia panggil apa? Caesar. Caesar. Tu tak keluar kot bumbung, saya keluar kot tingkap. Ada keluar kot bumbung. Istilah tok guru tu. Keluar kot bumbung, keluar kot tingkap, keluar kot pintu. Kot pintu tu normal, kot tingkap tu pembedahan. Kot bumbung tu anak hilang. Anak hilang. Saya pernah tengok depan mata. Hari-hari dia datang sembahyang di masjid dengan isteri dia nak pergi cek, medical check up. Apa dia panggil? Cek perut tu lah. Cek kan setiap sebulan sekali ke. Mula-mula isteri dia tak ada perut lagi. Setelah 2-3 datang sembahyang Zuhur kat situ. Saya pun tengok jumpa orang nak isteri check up. Okey. Apa buku pink. Lepas tu makin lama perut makin besar. Saya rasa adalah 7-8 kali datang. Tiap-tiap bulan datang cek. Masa dia cek datang sembahyang dekat tempat saya ada dekat situ lah masa tu. Jumpalah. Padahal tak tahu siapa-siapa pun. Masa kata berapa lama? 8 bulan dah gitu. Sekali lagi datang, perut tak ada. Doktor kata, ya ke awak mengandung? Doktor kata, ya ke awak mengandung? Padahal dia cek setiap bulan. Tiba-tiba anak hilang. Nangis-nangis dia. Jadi anak hilang, darah keluar. Lepas anak tu hilang, darah keluar. Dia nak tanya hukum darah keluar. Saya cakap, alhamdulillah, lelaki ke? Orang balai ke? Orang dapur? Saya tanya. Tak ada Ustaz, anak hilang. Kenapa curi? Meninggal ke? Gugur ke? Tak, anak hilang. Tinggal kantung aja. Kantung lah dia panggil. Sarung tu. Anak tak ada. Tapi darah duk keluar, nak sembahyang ke tidak? Dia nak tanya yang tu. Kita tanyalah sikit, macam mana boleh hilang? Tiba-tiba tak ada. Ada mimpi apa-apa? Ada mimpi. Tapi biasalah mainan tidur. Bila mimpi? Bulan ke-4, bulan ke-6, bulan ke-8. Mimpi. Ada orang datang pakai putih, perempuan. Aku nak anak kau. Kisah benar ni, depan mata lah aku. Depan mata tu bukan depan mata tu, maksudnya nampak perut. Takkanlah dia datang tiap bulan, perut dia tambah sikit bantal, tambah sikit. Nak menipu kita bersungguh sampai 8 bulan. Ya tengok. Lepas tu dekat buku pink tu ada tulis begini. Bila hantar ke doktor kata ya ke mengandung, tanpa perasaan awak je kot. Padahal buku pink tu dah ada lah. Bergaduh dia dengan doktor. Yalah, mana ada tak penjelasan saintifik? Mana ada penjelasan saintifik? Hilang memang hilang macam tu. Tantah masa awak nak buang air, bukan keluar najis, keluar anak tu masuk lubang jamban. Dia buat soalan macam tu. Sampai ke saya tak ada. Tak boleh dijelaskan. Saya teringat, saya kata kotak guru saya cakap dulu, tu dia panggil keluar kot bumbung. Hilang. Habis tu macam mana? Tak boleh buat apa, nak macam mana? Darah yang keluar tu apa? Nifas. Dia nak cerita pasal darah tu, ada nifas. Sama biasanya kalau keluar nifas. Keluar kot pintu, darah yang keluar selepas pada tu nifas. Keluar kot bumbung, kalau hilang anak tu, keluar darah nifas. Keluar kot tingkap, buat pembedahan, Caesar, biasanya darah tak keluar. Ada yang keluar terus, dia tak keluar, dia lambat keluar. Kadang-kadang 5 hari baru keluar. Sebab dia bukan jalan yang normal, maka dia sistem badan tu jadi pening sikit lah. Asal anak ada, dia badan kita, anak dah hilang. Jadi lambat sikit nak keluar. Kadang-kadang 3 hari baru keluar, kadang-kadang sehari baru keluar, kadang-kadang 10 hari baru keluar. Soalannya, jika setelah 10 hari, anak keluar dah 10 hari, anak dah umur 10 hari dah, darah tak keluar lagi. 10 hari darah tak keluar. Masuk hari yang ke-11 baru keluar darah. Adakah darah tu nifas? Itu soalan dia. Okey, darah tu nifas juga. Okey. Setelah 15 hari, anak tu berumur 15 hari. Kemudian hari ke-16 baru darah keluar. Adakah darah tu nifas? Tidak. Sebanyak-banyak atau selama-lama setelah melahirkan, darah tak keluar, maksimum adalah 360 jam. Dalam bab tu kena kira jam. Dalam bab haid nifas ni kena kira jam sebenarnya.
Jika daripada melahirkan sehingga melahirkan tak keluar darah, sehingga keluar lebih 360 jam bermula anak tu sempurna keluar. Lebih 360 jam baru keluar, maka darah tu adalah haid. Dia tak ada nifas. Tapi kalau masih lagi dalam 15, hari ke-15 ke, hari ke-14 ke, hari ke-13 ke baru keluar, dia adalah nifas lagi. Tu kaedah dia. Kadang-kadang tu keluar, kadang hari ke-5 baru keluar, nifas. Nifas. Sebanyak-banyaknya 60 hari. Sebanyak-banyaknya 60 hari. Jika lebih 60 hari, masuk sampai hari ke-61, itu betul. Jika sampai ke hari 61, darah masih lagi keluar, maka hari yang ke-61 itu adalah istiadah. Itu betul. Tapi haid tak betul. Haid sebanyak-banyak 15. Kalau berterusan 15 sampai 16, hari ke-16 tu bukan semestinya istiadah. Kena buat kiraan dulu. Mungkin dia haid juga, mungkin dia istiadah. Hari ke-16. Walaupun dia telah lebih daripada sebanyak-banyak. Tapi nifas tak. Sebanyak-banyak nifas 60, lebih masuk 61, memang confirm 61 itu adalah istiadah. Itu beza dia. Itu beza dia. Cuma, bila hari ke-61 itu adalah istiadah, soalannya, adakah hari ke-60 itu nifas? Tidak. Bukan tidak, tak semestinya. Adakah hari ke-59 itu nifas? Tak semestinya. Cuma hari ke-61 tu memang istiadah, hari ke-60 belum tentu. Mungkin nifas, mungkin istiadah. Dia ada kiraan. Kiraan dia tamyiz dan adah juga. Maka tamyiz dengan adah ni perbahasan panjang. Panjang. Kalau jika dapat tamyiz, dapat beza sifat-sifatnya, maka darah kuat, darah qawi adalah nifas, darah dhaif adalah istiadah. Jika yang datang sampai hari ke-61 ni, yang kata darah keluar lepas melahirkan sampai hari ke-61, katalah 30 hari warna hitam. Dia kena catat lah. 30 hari warna hitam. Masuk hari ke-31 sampai hari ke-61. Lebih lah ni. Keluar. Lepas tu berhentilah hari ke-62, 63 ke berhenti ke, hari 70 ke berhenti. Maka nifasnya cuma 30 saja. 31 sampai 60 adalah istiadah, 61 pun istiadah lah. Tu dah memang lebih dah. Soalannya, dia semayang tak hari ke-31? Sebab istiadah mesti kena semayang kan? Wajib semayang tak hari ke-31? Haram semayang. Istiadah tapi haram semayang pula. Istiadah kan wajib semayang? Ya, istiadah wajib semayang. Tapi pada hari yang ke-31, hari ke-31 tu, yang istiadah tu, dia kena tunggu lagi sampai hari ke-60. Sebab sebanyak-banyak nifas adalah 60, kena tunggu 60 dulu. Walaupun hari ke-31 tu istiadah, tapi waktu tu dia tak tahu lagi. Kerana jika contohnya 30 hari hitam, 30 hari merah, nifas dia 30 hari hitam, 30 hari merah dan berhenti, darah hitam 30 hari, darah merah 30 hari kena berhenti, maka nifasnya 60 hari. Dia tak kira kuat lemah. Jika darah yang keluar itu berbeza sifat, ada yang kuat, ada yang lemah, dan dia berhenti dalam 60, maka semua, dia tak kira mana kuat, mana lemah dah. Semua adalah nifas. Tapi bila lebih je masuk air ke-61, maka yang kuat adalah sahaja nifas, yang lemah adalah istiadah. Dia kena catat lah. Kena tulis. Jadi kalau 30 kuat, hitam, 31 merah, lebih dah, 61 dah tu. Maka 30 hitam aja adalah nifas. Hari ke-31 dia tak semayang lagi sebab dia mengharapkan darah berhenti dalam 60 hari. Jika berhenti dalam 60 hari, semua nifas. Tiba-tiba entah macam mana sampai hari ke-61 dah. Maka hari ke-61 tu baru cukup maklumat bahawasanya darahnya lebih. Jika keadaan begitu, maka hari ke-31 tu dia wajib solat sampai hari ke-60. Soalannya, nak solat hari ke-31 sampai 60 kerana istiadah wajib solat, mana boleh benda dah lepas. Perkara yang lepas jangan dikenang. Kena kenang. Dengan maksud wajib qada. 30 kali 5, 150 waktu kena qada semayang. Habis kalau 30, kalau 10 hari je darah kuat warna hitam, lepas melahirkan 10 hari warna hitam, darah kuat. Lepas tu hari ke-11 sampai hari ke-61, merah, warna kuning ke merah, darah lemah lah. Macam mana? 10 hari sahaja nifas, bakinya hari ke-11 sampai hari ke-60 adalah istiadah. Habis tu kena qada solat 50 kali 5, 250 waktu. Ada tak orang perempuan faham macam ni? Kalau ada, alhamdulillah, lepas suami dia. Kalau tak pernah dengar apa benda ni, main qada-qada sampai 250 waktu semayang ni, apa benda ni? Maka wajib mengaji dengan kadar segera sebelum mati, takut dia bersoalkan nanti. Kena qada lah. Qada aja orang perempuan, memang kena qada. Sebab dia tak semayang, ada keadaan itunya istiadah. Kenapa tak semayang hari ke-11 siap-siap? Masa tu mana tahu lagi dah nak lebih ke nak kurang ke. Dia kena tunggu lebih dulu baru tahu. Lebih daripada sebanyak-banyak.
Okay. Ketika mengandung, ketika hamil, boleh tak ada haid? Boleh mengikut mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi tak boleh. Jika dalam keadaan mengandung, keluar darah, istiadah, wajib sembahyang terus. Jika mazhab Syafi'i, keluar darah, cukup syarat-syarat haid, dia adalah haid. Tak, dia bukan nifas, sebab nifas tak keluar anak lagi. Jadi ini cerita tentang haram sembahyang ataupun wajib sembahyang. Jadi kena tahu lah. Bila seorang tu mengandung, keluar darah. Bila keluar darah, wajib sembahyang tak? Mazhab Syafi'i, haram sembahyang. Haram. 7 bulan, haram. Bleeding, haram. Istilah orang Melayu panggil apa? Mengandung, keluar darah. Orang Melayu panggil, orang dulu-dulu. Ingat? Apa? Panggil istilah orang Melayu. Ini bukan cerita hukum ni, ini istilah je. Cerita hukum semua dia macam tak reti. Tak apalah, cerita istilah bahasa Melayu. Takkan tak reti juga. Ini bahasa Melayu. Dia panggil apa? Bunting apa? Seorang tak tahu. Seorang tak dengar. Bunting pelanduk. Orang dulu tak biasa sebut. Banyak istilah-istilah orang Melayu. Keluar darah. Ayah dia tok, dia cakap, bunting pelanduk tu. Bunting tu mengandung lah. Bunting pelanduk. Kenapa bunting pelanduk? Kerana pelanduk ketika bunting mengandung keluar darah. Hebat orang dulu tahu. Pelanduk pun dia tahu ketika bila mengandung keluar haid ke tidak. Dia tahu, kenal. Satu lagi istilah dia panggil bunting harimau. Bunting harimau. Hebat orang. Orang tu harimau pun dia tahu haid ada ke tak. Kalau dia nak pergi masuk, nak cari, nak menoreh dalam hutan ke, nak cari tongkat ali ke, nak cari apa-apa yang dalam hutan tu, nak cari buluh ke apa, dia tengok ada darah dekat daun. Dia balik. Sebab apa? Ada pak belang. Bukan pak belang yang jantan. Ni pak belang yang betina. Bukan mak belang lah. Mak belang betina biasa-biasa. Ni yang mengandung, dia kata. Balik. Mak belang yang tak mengandung pun, pak belang takut, kecil kepala-kepala. Kalah. Hebat tengok orang. Datang bini dia. Takut. Itu bukan binatang je. Orang macam tu. Orang macam tu. Tak takut. Bukan dia takut bini, bukan. Bini tu menakutkan tu aja. Bukan dia takut bini tak takut dia. Tak kira kecil, tapi kalau yang mengandung, ni lain macam. Laki dia tampar. Laki pak belang. Laki harimau. Dia tampar. Tak kira sebab dia garang tu lain macam. Jadi ketika dia mengandung, keluar darah, dia panggil darah haid lah istilahnya, harimau ni. Orang dulu tahu, dia nampak aja ada darah, balik. Orang dulu hebat. Maknanya nak beritahu, dia panggil bunting harimau. Ada juga, kadang-kadang dia pergi, dia masuk hutan, dia tengok ada susu atas daun. Pun balik juga. Dia pun garang juga. Sebab apa susu atas daun? Ini susu harimau. Mana dia tahu ibu harimau duk perah-perah susu, letak atas daun? Sebab mana dia ada anak kecil. Bila ada anak kecil lagi garang. Anak dalam perut dah garang. Kalau ada anak kecil memang garang pun. Garang. Dia tak bagi siapa dekat. Anak dia garang dia lain macam. Jadi balik. Balik. Sebab apa? Tak payah cari lah. Kita nak cari apa? Kacit temah ke apa ke nanti lain kali. Ini bahaya ni. Sebab ada mak belang yang sedang ada anak kecil. Sebab susu dia atas daun. Soalan. Kenapa mak belang tak direct bagi susu? Amplak, direct. Kenapa perlu main perah-perah gitu? Orang dulu tahu, ni cerita orang dulu cerita. Harimau ni kecil-kecil, mak dia bagi lagi susu, bagi direct. Tapi bila besar sikit, berapa sebulan ke berapa besar sikit, dia dah nampak dah keharimauan, tak nampak macam kucing. Mula-mula nampak macam kucing, alah comel-comel. Bila dah berapa, sebulan ke 2 bulan, dia akan dah nampak dah dia punya harimau tu. Tapi kecil lagi. Waktu tu semua keharimauan dia tu terkeluar dah. Nampak dari sudut daripada gigi, dari sudut muka semua dah nampak dah. Tak comel dah. Seram dah pula. Okay? Waktu tu lidah dia akan kasar. Sebab harimau lidah dia memang kasar. Kalau diisap direct, sakit puting. Mak dia, habis tu anak lapar. Tak kerti cari makan lagi. Bagi daging, tak makan lagi. Jadi mak dia tak tahu dia perah macam mana. Dia letak atas daun. Anak dia jilat nanti. Tiba-tiba ada. Tak jadi kita masuk hutan. Balik. Akhir sekali kalau orang perempuan tiba-tiba ketika mengandung keluar darah, dia kata apa? Bunting harimau.
Tu bunting pelanduk pula kenapa? Bunting harimau. Bunting pelanduk pula. Pelanduk pun sama juga. Soalan, kenapa dinamakan macam tu? Cakaplah bleeding macam orang sekarang. Bleeding tu keluar darah. Bleeding. Kenapa? Orang dulu dia punya psikologi tinggi walaupun tak mengaji sampai PhD. Psikologi tinggi. Orang tua dulu. Bila kata kalau kita pergi sekarang kan, tengah-tengah mengandung keluar darah. Doktor cakap apa? Kena jaga kesihatan ni. Sebab anak ni mungkin lemah. Itu yang dia kata. Anak terlalu aktif, anak lemah, rahim tak kuat. Macam-macam. Anak tak cukup makan. Jadi kena makan berkhasiat. Dia bagi apa tau? Dia bagi menakutkan ibu tu. Dah lah ibu tu takut. Sayang dekat anak. Bagi lagi takut. Makin lagi down ibu tu. Orang dulu tak payah. Tak ada makan apa pun. Bunting pelanduk tu. Orang dulu tahap pemikiran dan IQ dia tahap dululah. Bila kata bunting pelanduk, pelanduk ni macam mana sifat dia? Lincah. Anak tu aktif, lincah. Anak aku sihat. Nampak? Dia punya psikologi. Jadi ibu punya psikologi kuat sebab yang berdarah ni sebab anak aku sihat, bukan anak aku sakit. Tapi kalau kita pergi doktor, dia akan down kan. Tak boleh, kena jaga, jangan berjalan, jangan bergerak banyak. Down. Dah lama tak boleh buat apa. Down. Kena makan jaga, down. Tak ada psikologi, main psikologi kat situ. Patutnya tak ada apa ni, anak sihat, elok je, bagi psikologi. Dah orang tu down. Orang dulu dia cakap macam tu je. Bunting pelanduk. Terus ibu dengar. Wah, anak aku sihat. Dengan tadi tu, jadi aku nak kena makan banyak-banyak lagi. Anak aku sihat. Jadi selamatlah anak tu. Kalau bunting harimau, anak aku kuat macam harimau. Maka psikologi kat situ, psikologi. Ada satu saya pernah tengok satu tempat lah, satu negeri tu. Dekat Perak. Satu daerah tu. Dia kata, keluar darah ketika mengandung. Cuci muka tu. Saya pelik dengar. Cuci muka. Dia kata cuci muka. Anak tu cuci muka. Saya tak faham apa benda. Seolah-olah anak tu ambil darah dalam tu, duduk sila kot. Macam tu lah kot. Cuci muka, bekas air cuci muka tu jadi darah. Dia cuci muka dengan darah lah. Dalam perut mana ada air. Nak buka paip, mana ada. Darah lah. Cuci muka, lepas tu bekas cucian tu keluar. Orang ni cerita orang dulu. Jangan fikir, merepek tu orang sekarang. Ni cerita orang dulu, tahap orang dulu lah. Mungkin 300 tahun lepas ke. Saya nak beritahu psikologi tu. Kita fikir merepek. Tapi fikir, ada psiko lah. Adalah psiko dia. Macam, tak boleh duduk atas bantal nanti bisul. Dia ada psiko dia. Apa benda psikologi yang nak cuci muka? Fikir. Apa benda cuci muka? Rupa-rupanya psikologi juga. Kalau cuci muka selalu anak ni comel. Orang dulu semua cakap cuci muka. Cuci muka tu. Jadi anak cantik menjadi satu motivasi bagi ibu dia untuk semangat. Jangan down sangat. Orang dulu nampak. Kita je menyalahkan orang dulu. Orang dulu tak belajar tinggi. Orang dulu tak reti pun. Diorang makan akar kayu beribu tahun tau. Kita baru makan derak ni. Derak tu dadah. Kita kata ubat. Dia beli makan ubat demam. Itu bukan ubat kita makan tu. Kalau orang putih panggil drugs. Dia tak panggil ubat. Dia tak panggil medicine. Tak panggil. Kita makan tu, makan apa-apa yang ubat-ubat yang chemical ni, semuanya drug. Bukan ubat. Ubat bukan itu. Tapi kita kata ubat. Bukan ubat. Itu drug. Dia bukan ubat. Ubat mengobati. Yang drug ni dia cuma maintain. Sakit, makan ubat tahan sakit. Kita panggil ubat tahan sakit. Tahan sakit tu bukan ubat. Bukan. Itu bukan ubat. Dia drug. Dia tipu otak. Signal nak kata sakit. Potong. Jangan bagi dia kata sakit. Jadi tak sakit. Kita dah makan. Tipu otak sendiri. Tipu diri sendiri. Patut makan ubat. Bukan makan drugs. Itulah sikit. Sama sikit je lagi. Habis bab ni Faiz. Itu secara ringkas je. Ada lagi bab darah yang berputus-putus. Dalam masa 60 hari tu 10 hari ada, 5 hari tak ada, keluar balik 10 hari, keluar berhenti. Macam nak buat? Panjang lah cerita lagi tu. Keluar pula darah demah dulu, lepas tu baru darah kuat. Panjang lagi. Okay? Sekurang-kurang masa orang mengandung. Bunting. Sekurang-kurang masa orang mengandung, sekurang-kurang bunting. Bunting, mengandung tu bunting lah. Ialah 6 bulan 2 saat. 2 saat mana pula 2 lahzah. 6 bulan minimum. Sebab tu dekat Jabatan Pendaftaran Negara, jika tarikh surat beranak, bukan, tarikh hari kahwin, tarikh surat kahwin dengan
tarikh doktor tulis deliver, masuk keluar anak, dia mesti lebih 6 bulan. Kalau tidak, Jabatan Pendaftaran Negara kosongkan nama bapa. Dulu dia letak nama Abdullah. Dengan cerita ada dulu juga dia letak nama Abdul Rahman. Ada sekejap, dalam masa yang sekejap. Mula-mula Abdullah, lepas tu Abdul Rahman. Sekarang kosong. Dah, saya pun dengar cerita je. Orang cakap kan. Sebab orang tak cerita sangat. Kalau cerita maknanya siapa tu? Anak. Dah tahu dah anak tak ada bapa. Tapi dia tak cerita sangat. Dia kata jiran je lah. Semua jiran. Kawan dia lah. Semua cerita tu. Kawan dia yang duduk jauh lah. Tak kisahlah, kita nak maklumat tu. Dekat surat beranak tu kosong je nama bapa. Tak boleh buat gitu, naya kat budak. Memanglah tak ada bapa, zina lah maksudnya. Sebab apa naya kat budak? Nanti cikgu nak baca darjah 1, dah tahu dah tak ada nama bapa. Oh, kau tak ada bapa kau. Budak sekarang advance, umur 7 tahun pun dah kahwin dah, main kahwin dia lain macam sekarang. Dah budak level sangat budak sekarang, umur 7 tahun. Jadi dia tahu kau tak ada bapa, maknanya bapa engkau jahat dulu. Dia naya kat budak. Kalau dulu, engkau ada bapa, nama bapa engkau Abdullah. Tapi bapa engkau kenapa orang panggil Pak Cik Karim? Tapi kau Abdullah, kau ada bapa lain dulu. Okey, sekadar macam tu je. Tapi sekarang kosong. Cikgu tahu, murid-murid tahu. Naya, tak boleh tu, kena letak juga. Letaklah Abdul Rahman ke apa kan. Sebab Abdullah dah ramai sangat dah. Dulu letak. Jadi dia tengok daripada mula tarikh surat nikah tu, tarikh nikah berapa hari bulan, dia akan kira 60 hari tarikh melahirkan. Jika 60 hari pula, 6 bulan. Jika lebih 6 bulan, okey, boleh letak bin dalam surat nikah tu. Jika kurang 6 bulan, dia tak akan letak bin. Kenapa? Ambil kat mana? Ambil hukum syarak ni. Yang tu yang betul lah. Kita sokong yang betul. Baguslah tu, betul lah tu. Sebab apa? Minimum mengandung mesti 6 bulan 2 lahzah. 2 lahzah. 6 bulan minimum 2 lahzah. 2 lahzah tu apa benda? Ni 2 detik. 2 detik tu apa benda? Yakni 2 lahzah tu masa yang singkat, iaitu masa kerana jima' lepas akad nikah dan masa mengeluarkan anak. Dia bukan 6 bulan tepat. Kalau 6 bulan tepat, masa bila dia buat anak? Masa bila dia beranak? Jadi letak 1 saat. Jadi 6 bulan 2 saat. Kerana sekurang-kurang nak kata nak jadi anak tu, sekurang-kurangnya dia letak 1 saat. Dan nak melahirkan tu, kurang-kurang dia letak 1 saat juga. Jadi 6 bulan 2 saat. Macam tak ada lah 6 bulan 2 saat tu. 2 lahzah atau 2 detik atau 2 keadaan. Iaitu ada keadaan berlaku persenyawaan, persetubuhan, ada keadaan berlaku kelahiran. Tapi yang dia nak mengandung tu 6 bulan. Okey. Sebab apa nak 2 lahzah tu? Sebab kalau tak ada 1 lahzah, maka tak boleh binkan juga. Contohnya, lepas nikah ataupun nikah, lepas nikah suami dia terus pergi overseas. Tak ada 1 lahzah tu. Lepas tu tahu-tahu lepas 6 bulan, 7 bulan beranak. Tak boleh bin juga. Sebab 6 bulan 1 lahzah. Lahzah beranak je ada. Laki dia ada masa lahzah beranak. Masa lahzah yang mula-mula ni tak ada. Sebab lepas kahwin aku terima nikah, terus naik terbang. Nikah ke airport je. Contoh lah. Tak ada lahzah pertama. Jadi dia nak bagi tahu ada kemungkinan tu lahzah tu. 6 bulan lah minimum. 6 bulan lepas akad nikah dan masa mengeluarkan anak. Dan sehabis-habis lama orang mengandung 4 tahun. Masya Allah. 4 tahun maksimum. Keluar-keluar gigi tumbuh, rambut lebat lah. Keluar-keluar berlari. Tak, itu mazhab Syafi'i maksimum 4 bulan. Lagi lama dalam rahim, lagi bagus anak tu, lagi kebal. Istilah dia panggil. Kalau lama duduk dalam rahim, dia keluar lagi dia kebal. Kebal tu maksud kebal. Macam masuk kebal ni macam susah nak kena penyakit, macam itulah. Kalau jatuh tu tak patah pun, orang lain patah dia tak patah, tu masuk kebal tu. Bukan kena tembak mati juga. Masuk kebal. Orang dulu cakap, ini bukan kajian saintifik, ini orang dulu cakap. Orang dulu cakap kalau lama dalam rahim, orang dulu tak ada istilah ada makan tahi terbelit tali pusat, mana ada. Sekarang je. Tak boleh dah 9 bulan tepat dah cukup dah, waktu dah sampai waktu dah. Tak boleh kena keluarkan anak. Forceps lah, inject ubat paksa tu, sedut sampai anak kepala lonjong. Dah sedut tu, forceps tu kan, sedut. Tak boleh kena belah
buat pembedahan. Tak boleh takut anak makan tai, takut anak terbelit tali pusat. Macam-macam istilah dia. Dulu biasa, berapa lama mengandung? 2 tahun. Lama 2 tahun. Keluar anak terus suap nasi. Gigi lah dia. Rambut lebat. Rambut lebat. Biasa. Tak ada masalah pun. 4 tahun maksimum. Imam Syafi'i jumpa 4 tahun dalam rahim. Keluar-keluar tu memang panggil ibu, mami. Keluar-keluar. Maksimum. Cuma kita yang kebiasaan dia kata manakala yang biasanya 9 bulan. Yang kecil tu 9 bulan. Apa yang kecil 1 tu? Okay? Pegangan ulama pada menentukan yang nota kaki. Pegangan ulama pada menentukan masa haid nifas, istiadah dan masa bunting, masa mengandung ialah istiqra'. Istiqra' maknanya selidik, siasat, kajian. Siapa kaji? Imam Syafi'i sendiri. Pada perempuan-perempuan Arab didapati kebanyakannya bagaimana yang tersebut itu. Kitab Bujairimi 1 muka 115. Dia bukan daripada Quran hadis yang kata sekurang-kurang haid 24 jam, sebanyak-banyak haid 15 sekurang-kurang nifas 1 lahzah 1 detik, sebanyak-banyak nifas 60 hari 60 malam, darah yang keluar ketika mengandung adalah haid, ataupun ada yang kata istiadah kan. Itu semua bukan dalam Quran hadis, daripada istiqra', kajian. Sebab dalam Quran tak ada nas, nak cari tak jumpa. Maka dia adalah kajian Imam Syafi'i. Sebab tu dia akan berlaku khilaf lah. 4 tahun tu Imam Syafi'i yang pergi cari. 4 tahun. Sekurang-kurang haid tu 9 tahun, sekurang-kurang haid 9 tahun. Itu semua tu adalah kajian. Sebab tu Imam Syafi'i jumpa nenek umur 21 tu. Nombor 21, nenek dah. Tanya balik, nenek, macam mana nenek boleh ada cucu umur 21? Imam Syafi'i tanya. Dia kata dia haid umur 9 tahun. Ayah dia kahwin kan umur 10. Dah haid tu dah balik. Dah boleh kahwin dah, boleh lah. Umur 9 tahun dah boleh kahwin. Bukan orang Melayu. 20 tahun pun masak air pun hangit. Masak air hangit. Boleh lah. Umur 9 tahun, 10 tahun bagi kahwin. Kemudian aku mengandung, kata nenek tadi. Mengandung, dapat anak perempuan. Entah macam mana anak perempuan aku pun sama macam aku. 9 tahun haid. Dan bapak dia, suami dia lah, kahwin kan umur 10 tahun. Lepas tu dapat anak. Anak tu cucu aku lah. 9 kali 21 tahun. Dah awal dapat. Maka Imam Syafi'i kata inilah yang paling muda pernah aku jumpa. Maka Imam Syafi'i letak 9 tahun adalah permulaan paling awal untuk jadi haid. Kurang daripada tu tak jadi. Begitu juga bab ni, Imam Syafi'i kaji-kaji, ada yang 6 bulan dah melahirkan dah. Tapi anak dia mati. Kita panggil gugur. Kan? Ada yang 2 tahun mengandung. Ada yang 4 tahun. Tak jumpa lebih daripada 4 tahun pada waktu itu. Maka Imam Syafi'i kata sebanyak-banyak masa mengandung 4 tahun. Ini naya ni, kalau kena cerai kata mengandung kena cerai. Habis iddah 4 tahun. Iddah kan masih melahirkan, iddah mengandung kan melahirkan. Katalah kena cerai. Cerai, aku cerai. Cerai, jatuh talak. Terkejut, sedih, terus beranak. Habis iddah terus. Kan tahu kan? Dia panggil iddah talak ketika mengandung adalah ketika melahirkan. Dia bukan 3 kali suci, bukan. Jadi kalau kata, terkejut, kena cerai. Kenapa cerai bang? Tak tahu kena cerai. Gaduh cerai. Cerai, terkejut, sakit perut, yang bila datang, terus beranak. Maka habis dah. Suami nak rujuk balik, tak boleh. Kena nikah baru. Tiba-tiba doktor pula baik. Kahwin dengan saya lah. Boleh. Esok kahwin dengan doktor. Esok. Hari ni suami dia lain. Esok suami dia lain. Boleh. Dengan syarat beranak. Kahwin dengan doktor. Tak nak lah. Laki lama. Panah bagan. Sikit cerai. Tak buat kahwin dengan doktor pula. Senang. Nak beranak nanti tak payah pergi hospital. Sebab kat rumah je. Dia kata gitu. Kahwin dengan doktor. Boleh. Tapi tu kalau sekejap. Kalau lama, sama lah juga. Dah tahu mengandung. Saya cakap saya tak nak anak. Awak ni. Walau gaduh, cerai. Maka ingatkan 9 bulan beranak. Lepas 9 bulan beranak, 9 bulan lah baru habis iddah. Sekali 4 bulan baru. Mana 4 bulan? 4 tahun. Ujung-ujung nak beranak, suami dia rujuk. Aku rujuk pada nikah aku yang terdahulu. Jadi suami isteri balik. Walaupun isteri dia, aku tak rela. Tak rela.
Di ketika 4 tahun tu suami wajib bagi nafkah lagi lah. Boleh rujuk. Sebab apa? Sebab masih lagi mengandung. Tu kalau hukum hakam yang berkaitan lah. Yang paling menarik yang terakhir, yang last. Yang terakhir. Katakanlah kena cerai tadi kan. Sebab kita masuk talak kan. Kena cerai. Ketika awal mengandung. Kita akhir mengandung, kemudian terkejut sebab kena cerai. Beranak kan cerita tadi kan. Dah habis iddah lah. Kemudian bila dapat anak tu comel pula. Contohlah, suami tengok, oh comel anak, nak rujuk balik, tak boleh lah, kena kahwin baru. Tiba-tiba esok tu suami mati. Dapat faraid? Tak dapat. Walaupun semalam baru jadi isteri dia. Hari ni dah beranak, lepas tu laki dia mati, faraid tak dapat. Tapi kalau ketika diceraikan belum habis iddah, mati, faraid masih lagi dapat. Walaupun dah kena cerai. Jadi kalau kata dalam iddah tu mati suami, dapat lagi faraid. Kalau kes 4 tahun tadi, 4 tahun mengandung, tak habis-habis. Ujung-ujung je nak bersalin, sikit lagi nak bersalin. Suami mati. Panggil suami lagi lah. Mati, dapat faraid. Dapat, walaupun telah 4 tahun lepas kena cerai. Faraid dapat. Sebab dalam selagi tak habis iddah, faraid masih lagi diterima. Sebab sebenarnya dia tak panggil ex-husband lagi. Belum panggil ex-husband ataupun bekas suami, belum. Habis iddah sama ada 3 kali suci ataupun kalau mengandung melahirkan, barulah ex-husband. Jangan cepat sangat nak ex-husband. Belum. Wallahu alam. Cukup. Kita berhenti dekat eloklah habis. Haram atas sebab berjunuk. Dalam berjunuk tu ada benda yang haram dibuat. Apa dia? Akan datang. Tangguh dulu. Tasbih kafarah dan salatul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.